Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? Terima kasih kepada anda di luar sana. Saya Muhammad Adib Adnan daripada Imperio Mobile Car Wash and Detailing. Okey. Terima kasih kepada anda di luar sana yang terus bersama kami, terus menyokong kami. Sebelum kita teruskan cerita kita malam ni, kisah kita malam ni, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jangan lupa like, share, follow Instagram kami, like FB page kami, subscribe YouTube channel kami di Imperio Mobile Car Wash and Detailing. Baik, sekali lagi saya Muhammad Adib Adnan daripada Imperio Mobile Car Wash and Detailing. Malam ni kita nak kongsi-kongsi sedikit pengalaman peribadi saya, pengalaman personal saya. Kemudian kita akan ceritakan sikit mengapa saya terlibat dengan Imperio Mobile Car Wash and Detailing. Harap saya tak lupa. Baik, insyaAllah pada malam ni saya nak kongsikan pengalaman peribadi saya, perjalanan peribadi saya menjelajahi, nak kata seluruh dunia tidak, separuh dunia pun tidak, mungkin suku daripada dunia ni mengembara ke seluruh dunia. Okey, malam ni saya nak kongsikan pengalaman peribadi saya. Yang pertama iaitu pengembaraan saya ke bumi Turki Osmania. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sebenarnya dalam live FB ni banyak cerita saya nak sampaikan, banyak kisah tentang kehidupan peribadi saya nak ceritakan, nak kongsikan. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, anda di luar sana boleh ambil pelajaran, ibrah daripada kisah perjalanan hidup saya, dan juga mungkin pengalaman hidup saya serupa juga dengan pengalaman hidup tuan-tuan dan puan. Mungkin tuan-tuan dan puan juga pernah melalui perkara yang sama dalam kehidupan seharian kita. Baik, sebelum saya terlibat dengan Imperio Mobile Car Wash and Detailing ni, saya telah berkhidmat dengan bermacam-macam syarikat. Pengalaman kerja saya memang terlalu banyak. Terakhir, sebelum saya terlibat dengan Imperio Mobile Car Wash and Detailing, saya bekerja sebagai freelance tour leader. Saya terlibat dengan beberapa travel agency tempatan, di mana saya bertugas sebagai satu orang tour leader. Kita ditugaskan untuk arrange group-group untuk travel ke serata tempat ke seluruh dunia. Okey, pengalaman saya telah travel separuh daripada Europe. Saya telah cover daripada Eastern Europe, Western Europe, Southern Europe, kemudian ke bumi Jordan, Palestin, Korea, Jepun, dan banyak tempat lagi yang nanti saya akan kongsi kepada tuan-tuan, kepada anda di luar sana dalam live FB yang saya akan datang. Kalau saya nak ceritakan malam ni, mungkin dia akan ambil sampai ke subuh. InsyaAllah tak. Okey, baik, malam ni saya nak kongsikan sikit pengalaman pengembaraan saya peribadi ke bumi Turki Osmania. Saya telah berulang alik ke bumi Turki Osmania ni lebih daripada 7 ke 8 kali, bersama dengan syarikat-syarikat ataupun tour operator travel agency yang berlainan. Saya terlibat dengan beberapa travel agency yang berlainan. Saya sebagai freelance tour leader. Okey, sebelum PKP, selepas PKP, Masya Allah, industri tourism ni agak merudum. Ramai saya simpati dengan kawan-kawan ataupun business owner, travel agent, dan ada di antara mereka terpaksa tukar bisnes. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Untuk pulihkan industri tourism ni, industri pelancongan ni, dia mungkin makan masa bertahun. Okey,
Jadi dan saya puji juga business owner travel agency yang lain. Mereka mempunyai semangat yang kental. Walaupun tourism tak dapat bergerak, tapi mereka aktif menjalankan perniagaan yang lain. Ada antara mereka yang tukar kepada business cafe, ada yang jual produk itu dan produk ini kan. Bagi saya respect mereka sebab mereka mempunyai semangat yang kental. Walaupun industri tourism ni sangat terjejas teruk. Baik, untuk tidak membuang masa, saya nak kongsi pengalaman saya. Yang pertama sekali dalam live FB di Imperial Mobile Couch in Detailing ni ialah saya nak kongsikan pengalaman saya travel bersama grup ke bumi Turki Osmania. Okey. Ketika dalam satu kisah, ketika Nabi SAW telah sampaikan satu amanat ataupun sebuah hadis kepada para sahabatnya, yang mana Nabi SAW telah sebutkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaysh zalikal jaysh. Saya ulang sekali lagi, la tuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaysh zalikal jaysh. Ketika Nabi SAW lafazkan hadis ni, di antara sahabat yang berada pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari adalah satu orang sahabat yang sangat-sangat orang kata apa, mempunyai semangat yang tinggi. Dia berusaha untuk menjadi satu orang yang pertama menakluki bumi Konstantinopel. Okey. Maksud daripada hadis tadi, Nabi SAW beritahu apa? La tuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaysh zalikal jaysh. Apa maksud hadis tu? Nabi SAW beritahu satu hari nanti bumi Konstantinopel ni akan ditakluk oleh satu orang pemimpin yang terbaik, dan pasukannya juga adalah pasukan yang terbaik. Jadi di kalangan sahabat yang dengar pada masa itu adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dan bila dia balik daripada majlis Nabi SAW, dia jumpa sahabat-sahabat yang lain, disampaikan hadis tu dengan penuh semangat. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari nak ceritakan bahawasanya dia adalah nak jadi orang yang pertama. Dialah orang yang pertama merealisasikan sabdaan daripada hadis Nabi SAW tersebut. Malangnya, sayangnya tuan-tuan dan puan, bumi Turki Osmania ataupun bumi Konstantinopel ni, dia hanya berjaya ditakluki selepas 800 tahun usaha. Umum tahu, semua orang tahu. Saya percaya tuan-tuan, anda di luar sana juga tahu siapakah orang yang berjaya menakluki bumi Konstantinopel ni. Baik, kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, bolehlah tuan-tuan dan perempuan teka. Okey, siapakah orang yang berjaya menakluki bumi Konstantinopel? Cuba tuan-tuan dan perempuan komen sikit di bawah, nak tengok adakah anda di luar sana tahu siapakah orang yang telah berjaya setelah 800 tahun. Bukan saja kaum muslimin, tentera Islam yang berusaha untuk menakluki Konstantinopel, bahkan tentera Mongol dan beberapa kerajaan Eropah lain juga berusaha untuk menakluki bumi Konstantinopel. Untuk pengetahuan tuan-tuan anda di luar sana, Konstantinopel ni adalah kerajaan Rom Barat. Okey, kerajaan Rom Barat. Dan kerajaan Rom yang menguasai Rom Timur, kerajaan yang menguasai Rom Barat adalah terletak di Konstantinopel ataupun Istanbul. Istanbul. Dan kerajaan Rom di sebelah timur adalah berada di Rom, Vatican City. Vatican City. Kerajaan Rom Byzantine. Rom Byzantine adalah Rom Timur, dan Rom Barat adalah berada di Istanbul. Baik. Adakah tuan-tuan dan perempuan dapat teka siapakah orang yang berjaya menakluk bumi Konstantinopel? Saya tak dapat tengok komen di sini, tuan-tuan dan perempuan. Saya cuba lihat ada tak yang di antara tuan-tuan dan perempuan berjaya meneka. Okey, ada yang berjaya meneka.
Okey, mungkin tuan-tuan dan perempuan sibuk di luar sana. Baik, saya terus saja. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah keturunan yang ketujuh. Okey, keturunan yang ketujuh daripada Sultan Sulaiman. Keturunan ketujuh daripada Sultan Sulaiman yang berjaya menakluki bumi Turki Osmania. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat gambar yang saya post pada sebelum ni, gambar itu adalah gambar saya berada di Hagia Sophia. Pada ketika itu Hagia Sophia sedang berada dalam proses renovation sebelum kerajaan Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahawasanya Hagia Sophia adalah ditukar fungsinya daripada muzium kepada masjid. Mereka masa tu, masa saya berada di situ, mereka belum umumkan lagi. Tapi setelah kami balik beberapa bulan daripada itu, Hagia Sophia telah diumumkan oleh kerajaan Turki bahawasanya ditukar operasinya daripada muzium dan dinobatkan sebagai dijadikan sebagai masjid semula. Memang Hagia Sophia ni dulu adalah sebuah gereja suci kerajaan Konstantinopel, kerajaan Rom Barat. Akan tetapi ketika setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menakluki bumi Turki Osmania, maka kerajaan Islam pada ketika itu, pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih telah buat perjanjian dengan ketua padri di gereja Konstantinopel bahawasanya orang Islam ingin membeli gereja tersebut. Bukan secara paksa. Bahkan orang Islam pada ketika itu, khususnya kerajaan Sultan Muhammad Fatih, mereka membeli gereja itu daripada orang Kristian pada ketika itu. Mereka beli gereja itu, bukan mereka rampas tanpa keizinan ataupun kerelaan orang Kristian pada ketika itu. Sebenarnya ketika tentera Sultan Muhammad Fatih masuk dan berjaya menakluki bumi Konstantinopel, orang Kristian pada ketika itu sangat gembira dengan kehadiran tentera Islam. Kerana apa? Pada ketika itu, pada kurun itu, kebanyakan orang Kristian yang berada dalam golongan bawahan ataupun pertengahan, mereka ni ditindas oleh golongan pemimpin. Jadi mereka rasa tidak selesa. Mereka ni kena cukai, mereka kena tax. Cukai itu tidak masalah lagi, tapi mereka dizalimi dengan oleh pemerintahan kerajaan Konstantinopel. Mereka tak suka dengan pemimpin mereka sendiri. Tapi setelah Sultan Muhammad Al-Fatih masuk, mereka sangat mengalu-alukan. Ramai juga mereka pada ketika itu, walaupun Sultan Muhammad Al-Fatih tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam, tapi ramai pada mereka pada itu terus memeluk Islam. Kerana apa? Mereka melihat keindahan orang Islam. Bila orang Islam masuk ke negeri mereka, mereka tidak menghancurkan rumah-rumah ibadat mereka. Bahkan mereka tidak paksa mereka, orang Kristian kalau tak silap Katolik pada masa ketika itu, untuk memeluk Islam. Mereka tidak ada paksaan. Mereka dibenarkan untuk beribadat disebabkan keindahan Islam, akhlak orang Islam pada ketika itu. Maka ramai di antara mereka yang terus memeluk Islam pada ketika itu. Baik, kita kembali balik kepada kisah daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ekspedisi pertama Abu Ayyub Al-Ansari, dia nak jadikan diri dia orang yang pertama merealisasikan sabdaan Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, la tuftanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha wa lan ya'mal jaysh zalikal jaysh. Apa dia? Sesungguhnya Konstantinopel ataupun Istanbul itu akan ditakluki satu hari nanti oleh satu orang pemimpin yang terbaik, dan tenteranya juga adalah tentera yang terbaik. Jadi Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia nak jadi satu orang yang pertama untuk menakluki bumi Konstantinopel, bumi Istanbul. Baik, ketika Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari tiba berhampiran dengan bumi Konstantinopel, maka ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari sendiri, umur dia kalau tak silap saya dah lebih daripada 80 tahun. Dia dah terlalu tua.
Jadi Abu Ayyub Ansari kan, dia dah terlalu uzur pada ketika itu. Dia pesan dengan sahabat-sahabat dia yang lain, dan sekiranya aku tak sempat berjihad bersama kamu, aku nak kamu semua kebumikan, tanam jasad aku ni di bumi Istanbul ni. Bumi Istanbul. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, Turki ni dia terbagi kepada dua bahagian. Okey. Turki terbagi kepada dua benua. Minta maaf. Satu berada di sebelah barat Asia, satu berada di sebelah timur, iaitu belah Eropah. Kalau tuan-tuan dan puan lihat peta, Istanbul terletak di benua Eropah, paling barat Eropah, paling timur Eropah. Dan sebahagian sebelah lagi bumi Istanbul, bumi Turki terletak paling timur. Saya terbalik tadi tuan-tuan dan puan ya. Sebenarnya bumi Konstantinopel ni adalah Rom Timur, dan Rom Barat adalah di Vatican City di Itali. Okey. Jadi Turki sendiri, Turki ni negara dia sangat unik tuan-tuan dan puan. Dia ada dua benua. Istanbul terletak di sebelah Eropah, dan Ankara dan selainnya, Pamukkale, Kapadokia, Bursa, apa lagi? Konya, semua terletak sebelah Asia. Okey, baik. Kemudian Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau pun berpesan kepada seluruh sahabat dia, sekiranya aku syahid ataupun tak sempat berjuang bersama kamu, aku nak kamu semua kebumikan jasad aku di tanah Istanbul ni, di Konstantinopel ni. Kerana apa? Sayyidina Abu Ayyub beritahu, kan, sekurang-kurangnya kalau aku tak dapat menaluki bumi Konstantinopel ni, sekurang-kurangnya aku masih boleh mendengar lagi derap tapak kaki dan tapak kuda para pejuang-pejuang Islam yang berusaha untuk menakluki Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan Rom Timur, iaitu Rom Timur, iaitu Rom Konstantinopel. Masya-Allah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang pernah ke Turki, menziarahi kota Istanbul, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat bagaimana utuhnya tembok yang dibina oleh kerajaan Rom Konstantinopel. Masya-Allah. Tembok saja tingginya lebih kurang ada setengah tempat 10 ke 15 meter. Ketebalan dia pun macam tu juga, 10 ke 15 meter. Setakat tembak pakai meriam kecil-kecil ni memang tak ada kesan kepada kubu Rom Konstantinopel. Alhamdulillah, minta maaf tuan-tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, disebabkan itu, sejak 800 tahun berbagai kerajaan, termasuk kerajaan daripada khilafah Islam, berusaha untuk menaluki Konstantinopel, dan kerajaan bukan Islam, Mongol dan kerajaan Eropah lain juga berusaha untuk menakluki Konstantinopel. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Bumi Istanbul ataupun Konstantinopel ni, bumi ini adalah sangat strategik. Dia berada di laluan beberapa selat, antaranya selat Bosphorus, Mediterranean dan Black Sea, Laut Hitam. Jadi kedudukannya adalah sangat strategik, kerana dia menjadi laluan pedagang-pedagang yang menggunakan laluan lautan untuk menyinggah di kawasan tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan lihat pada peta dunia, tuan-tuan dan puan boleh lihat selat Bosphorus, Laut Mediterranean, Black Sea, laluan itu adalah laluan yang sangat strategik bagi pelabuhan-pelabuhan ataupun kapal-kapal untuk singgah membawa barang-barang dagangan mereka. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah keturunan ketujuh yang berjaya menaluki bumi Konstantinopel. Kalau tadi sahabat Abu Ayyub Ansari adalah khalifah yang pertama, sahabat yang pertama yang telah diutus oleh Muawiyah, Khalifah Muawiyah, kan, yang mana dipimpin oleh anaknya iaitu Yazid, untuk membawa jemaah tentera dia bersama Abu Ayyub. Telah gagal,
Maka selepas daripada itu banyak lagi percubaan-percubaan yang berusaha, yang diusahakan oleh macam-macam kerajaan lain termasuk kerajaan Islam untuk menaluki bumi Eropah ataupun bumi Istanbul, Konstantinopel. Kerana apa? Kedatangan Islam pada ke situ sebenarnya bukan kerana Islam ni tuan-tuan dan puan-puan, bila dia bergerak ke seluruh dunia, ke seluruh alam, bukan maksud Islam bila bergerak ke seluruh dunia untuk merampas harta-harta orang tertentu. Tidak. Islam datang ke seluruh dunia adalah untuk bawa cahaya Islam, kebaikan yang ada dalam Islam, zulumati ila nur, nak bawa kegelapan kepada cahaya, untuk sampaikan, untuk beritahu seluruh manusia, untuk beritahu seluruh umat bahawasanya dunia ini adalah sifatnya sementara dan dunia ini dimiliki oleh satu zat yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beritahu manusia bahawasanya selepas kematian itu ada kehidupan yang lebih baik dan kekal abadi. Dunia ni sifat dia sementara. Beritahu seluruh manusia. Nabi SAW beritahu dengan sahabat, beritahu dengan kita, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Beritahu pada manusia bahawasanya kita ni ada Rabb, ada Tuhan yang berhak disembah, yang layak disembah. Beritahu seluruh manusia, tinggalkan penyembahan sesama makhluk, tinggalkan penyembahan terhadap berhala, buang keyakinan daripada hati, iaitu yakin kepada makhluk, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sahabat-sahabat telah disediakan oleh Nabi SAW untuk bertebaran ke seluruh alam. Abi Waqqas, kuburnya di kanton China. Abu Ayyub Al-Ansari, kuburnya berada di Istanbul. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abu Talib, dan ramai lagi sahabat, kubur mereka di mana? Di Jordan, di medan perang Yarmouk, kan? Sahabat ni bertebaran seluruh alam, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Mereka ni bertebaran untuk bawa agama, kan? Untuk bawa agama, untuk disebarkan. Bukan maksud bertebaran seluruh alam, pergi ke satu negara untuk jajah mereka, untuk rampas harta ataupun ataupun ekonomi mereka. Tidak, kan? Ini bukan maksud Islam bertebaran seluruh alam, tuan-tuan dan puan. Maksud Islam bertebaran seluruh alam ini untuk bawa cahaya, kegelapan kepada cahaya, untuk bawa mereka untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sahabat Abu Ayyub adalah sahabat yang pertama telah sampai ke bumi Istanbul. Namun apakan daya, Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil nyawa beliau sebelum beliau sempat bertempur, dan kubur beliau telah dikuburkan di Istanbul. Baik. Dan setelah daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu fakta yang menarik, kisah yang menarik. Setiap kali saya bawa grup ke sana, saya akan ceritakan kepada mereka. Setelah Abu Ayyub Ansari dikebumikan di tanah Istanbul, maka Allah Subhanahu Wa Taala hijabkan terus kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Selepas daripada itu, ada usaha daripada kerajaan Kristian pada itu untuk menggali, untuk lihat di mana kubur Ayyub Al-Ansari, namun mereka tak jumpa. Sehinggalah ke tahun di mana Sultan Muhammad Al-Fatih, setelah beliau berjaya menaklukki bumi Istanbul ataupun Konstantinopel, barulah Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ilham, datangkan dalam mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih, beritahu di mana lokasi sebenar terletaknya kubur Abu Ayyub ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari. Tengok hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, hebatnya sahabat-sahabat. Bila mana mereka ni hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala, bila Allah sayang pada satu orang hamba dia, Allah pelihara. Masya-Allah. Nanti kita akan cerita, kita akan sampai kepada bahagian di mana Sultan Muhammad Fatih pergi kerahkan tentera dia ke satu lokasi untuk mencari, menggali semula di mana terletaknya makam Abu Ayyub Al-Ansari. Baik. Setelah beratus-ratus tahun usaha dilakukan untuk menakluki bumi Konstantinopel, tibalah giliran Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan dan puan, beliau dibesarkan dalam suasana beragama oleh ayahnya, iaitu Sultan Allahumma salli Muhammad. Siapa namanya? Sultan Muhammad. Ya, Sultan Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Kalau tak silap saya, nama ayah dia Sultan Muhammad, Muhammad II. Sultan Muhammad II, saya kena refresh balik. Sultan Muhammad II telah membesarkan
Sultan Muhammad Al-Fatih dalam suasana agama. Sultan Muhammad Al-Fatih ni telah dididik oleh dua orang syekh yang sangat alim. Satu orang syekh nama dia Syekh Alauddin, dan seorang lagi saya lupa nama dia. Masya Allah. Ada kisah dia yang mana saya kena buka balik, kena refresh balik, tengok kitab, saya lupa. Ada kisah yang panjang di mana beliau dalam kelas, dalam proses pembelajaran bersama dua orang syekh ni, ada pengajaran, ada pelajaran di situ, ada kisah dia. Saya agak lupa sebab kita bila dah lama tak travel, tuan-tuan dan puan, especially tak ke Turki, bila kita tak refresh balik, kita akan lupa. Dan kita dah tak, bila dah PKP, lepas PKP ni kita tak banyak bercakap, tak banyak bercerita, apatah lagi travel ke bumi Turki Osmania, kita lupa. Baik, beliau Sultan Muhammad Al-Fatih dibesarkan dalam suasana agama, didikan agama. Beliau diberitahu bahawasanya syekh-syekh, dua orang syekh ni sentiasa memperingatkan Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau ni adalah bakal pemimpin kepada umat Islam, pemimpin kepada khalifah suatu hari nanti, di mana beliau ni harus dibentuk untuk menjadi penakluk kepada Konstantinopel. Setiap hari Sultan Muhammad Al-Fatih setelah habis kelas, ada kelapangan, dia akan berdiri, berdiri di tepi pantai di sebelah barat, melihat ke arah Istanbul, melihat ke arah Konstantinopel. Dan setiap hari tu jugalah, bila syekh dia lalu, syekh dia akan pesan, lihat, kau akan lihat satu hari nanti kau akan menjadi orang yang berjaya menakluk bumi Konstantinopel. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki Konstantinopel pada umur, kalau tak silap saya, 18 tahun. 18 ataupun 21 tahun, saya lupa. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, cuba kita rendungkan balik pada umur 18 dan 21 tahun, apa yang kita buat. Kalau saya lah peribadi, Sultan, ketika umur saya 18-21 tahun, apa saya buat? Saya main motor lagi, tuan-tuan dan puan. Main motor lagi. Allahu Akbar. Bila kenang kembali kisah zaman silam saya kan, memang kelakar kan? Main motor lagi. Budak-budak hari ni 18 tahun masih main pacak motor lagi, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar, kesian. Kita doakan mereka yang baik-baik, tuan-tuan dan puan. Baik. Akan tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih, dia berjaya menakluki bumi Istanbul pada umur 18 ataupun 21 tahun, kalau tak silap saya 18 tahun lah, kalau tak silap saya. Sultan Muhammad Al-Fatih telah menjadi pemimpin kepada tentera Islam untuk menakluki bumi Konstantinopel. Okey. Usaha untuk menakluki Konstantinopel, pertempuran mengambil masa antara, dalam sejarah beritahu 45 ke 55 hari. 45 ke 55 hari pertempuran, barulah tentera Islam berjaya menakluki Istanbul, Konstantinopel. Itu pun dengan berbagai-bagai kepayahan. Banyak tentera Islam yang terkorban. Kerana apa? Tembok yang dibina untuk bertahan oleh kerajaan Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah. Tembok yang dibina oleh kerajaan Rom, Konstantinopel, telah bertahan selama 12 abad. Bukan 1 abad, 1 abad 12 tahun, 12 abad, kalilah tuan-tuan dan puan. Okey, 100 tahun lebih. Di mana kubu yang mereka bina ni, dan kalau tuan-tuan dan puan yang pernah sampai ke Istanbul, tinggi ada setengah tempat 15 meter, ada setengah tempat 10 meter, tebal pun lebih kurang begitu, ada setengah tempat 15 meter, ada setengah tempat 10 meter. Ketebalan tembok ni tu punyalah sukar orang daripada luar untuk menakluki Konstantinopel. Berbagai-bagai kaedah dan cara telah digunakan dalam pertempuran tersebut. Antaranya, selain daripada kubu yang kuat, tuan-tuan dan puan-puan, antara strategi pertahanan kerajaan Konstantinopel dengan kubu yang kuat, mereka juga membina sebuah rantai gergasi. Mereka bina rantai gergasi, tuan-tuan dan puan. Rantai gergasi daripada sebelah Eropah, mereka lentangkan rantai tersebut sampai ke sebelah barat. Kalau di sebelah Eropah, mereka ikat rantai tu di Bukit Galata. Galata, kalau anda yang pernah ke Istanbul, pernah makan ikan fresh
di restoran Mio Galata yang berada di bawah jambatan, apa nama jambatan tu, Allah SWT, Galata Bridge. Di bawah Galata Bridge tu ada Mio Galata. Mungkin tuan-tuan dan puan pernah makan di sana. Okey, kat situ ada satu tower, Galata Tower. Di situ adalah satu point di sebelah Eropah, di mana mereka ikat rantai tersebut dan mereka lentangkan di sebelah Asia. Jadi ketika tidak ada berlaku pencerobohan ataupun ancaman daripada pihak luar, mereka akan kendurkan rantai tersebut. Akan tetapi bila mana ada ancaman ataupun cubaan menakluki mereka ataupun pertempuran, mereka akan mula menegangkan rantai gergasi itu. Pada masa itu tuan-tuan dan puan, anda di luar sana, tidak ada lagi kapal-kapal yang dibuat daripada besi. Kebanyakan kapal pada ketika itu dibina dengan menggunakan kayu. Jadi bila kapal-kapal kayu ni cuba merentas untuk memasuki kota Istanbul, maka pecahlah kapal mereka. Kapal mereka akan pecah, tak tahan dengan rantai gergasi itu. Dia orang lintangkan, mereka akan tegangkan rantai itu. Kalau tak ada apa-apa ancaman, mereka kendurkan. Jadi bila ada ancaman, mereka akan tegangkan rantai gergasi tersebut. Dan rantai gergasi tersebut ditegangkan supaya menjadi sebahagian daripada strategi pertahanan mereka. Baik, selama 45 ke 55 hari pertempuran berlaku, datang satu idea kan. Saya lupa sama ada datang offer daripada Orban ataupun masa tu tentera Islam telah pun mengalihkan kapal mereka dalam satu malam melalui Bukit Galata. Baik, kalau tak silap saya, apa yang mereka lakukan bila kerajaan Muhammad Al-Fatih, memang dia orang dah lama tahu tentang rantai gergasi itu. Jadi apa yang mereka lakukan tuan-tuan dan puan, pada hari keberapa mereka telah melakukan sesuatu perkara yang sangat menakjubkan. Apa dia tuan-tuan dan puan? Mereka telah melintasi rantai gergasi yang ditegangkan tadi tu, dan mereka tak lalu di laut. Inilah kehebatan, seperti apa yang Nabi SAW beritahu kan. Suatu hari nanti Istanbul akan ditakluki oleh satu orang pemimpin yang terbaik, dan tentera dia juga tentera terbaik. Inilah kehebatan yang dimiliki oleh pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam satu malam saja tuan-tuan dan puan, mereka berjaya memindahkan 70 buah kapal menaiki Bukit Galata untuk menyeberangi Golden Horn ataupun tanduk emas tu. Tuan-tuan dan puan kena lihat sendiri peta Turki, okey, maps Turki tu, okey, bagaimana mereka telah menyeberangi melintasi Bukit Galata dalam satu malam. Mereka pikul 70 buah kapal tuan-tuan dan puan, bukan satu buah kapal, akan tetapi 70 buah kapal. Ini perkara yang pertama mereka lakukan sebelum mereka menggunakan teknologi meriam gergasi. Meriam gergasi yang telah dihasilkan oleh engineer daripada Hungary, iaitu Orban. Itu kita akan sampai ke kisah tu nanti tuan-tuan dan puan. Jadi dalam satu malam mereka, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengerahkan tenteranya untuk melintasi Bukit Galata, bawa 70 buah kapal. Apa mereka lakukan tuan-tuan dan puan? Mereka tebang pokok-pokok tersebut, pokok-pokok untuk dijadikan laluan, dan pokok yang mereka tebang tu tuan-tuan dan puan, mereka buat dalam bentuk silinder yang panjang, dan mereka sapukan minyak zaitun. Dalam satu malam mereka sapukan minyak zaitun. Kemudian mereka tarik beramai-ramai. Jadi keesokan harinya terkejutlah tentera-tentera Kristian Konstantinopel melihatkan 70 buah kapal telah berada di hadapan pesisir pantai kubu mereka. Mau tak terkejut tuan-tuan dan puan? Dalam satu malam, kerajaan Sultan Muhammad Fatih telah berjaya menarik 70 buah kapal. Hebat tak hebat tentera Islam? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, dalam satu malam. Dan kisah ini tidak akan dapat dilupakan oleh Eropah sampailah ke hari ini. Takjubnya mereka dengan kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih. 70 buah kapal dalam satu malam mereka melintasi Bukit Galata untuk melepasi rantai gergasi tadi. Satu malam tuan-tuan dan puan. Jadi mereka bertempur sampailah ke hari yang keberapa. Ketika itu banyak tentera muslimin telah pun syahid, dan ketika mereka berada di tahap yang
penghujung hampir putus asa, datang satu offer. Datang satu offer daripada satu orang engineer, iaitu Orban. Kisah Orban ni macam-macam tuan-tuan dan puan. Ada macam-macam kisah, macam-macam riwayat. Wallahu a'lam mana satu yang betul. Antara riwayat yang masyhur mengatakan Orban ni telah diculik oleh spy-spy tentera Islam. Diculik daripada penjara di Hungary untuk dibawa ke Turki. Ada yang mengatakan Orban lari daripada Hungary, datang berjumpa dengan Sultan Muhammad Fatih untuk beri tawaran untuk bantu tentera Islam menakluki Konstantinopel dengan menggunakan teknologi meriam gergasi. Meriam gergasi yang dihasilkan oleh Orban. Meriam gergasi ni tuan-tuan dan puan, dia punya besar dia, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke Wikipedia, boleh tengok size dimension dia besar mana. Memang sangat besar. Baik. Di mana meriam gergasi rekaan Orban ni tuan-tuan dan puan, sekali dia tembak peluru tuan-tuan dan puan, memang beri impak yang besar kepada kubu Konstantinopel yang setebal 15 meter tuan-tuan dan puan. 15 meter tu dia punya tembok akan pecah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, untuk reload balik tembakan seterusnya, dia mengambil masa 3 jam tuan-tuan dan puan. Bayangkan besarnya gergasi ni. Akan tetapi sayangnya tuan-tuan dan puan, iri hatinya Yahudi, iri hatinya musuh-musuh Islam kan. Meriam tu kini ketika pemerintahan satu orang pemimpin sekular di Turki, dia telah menghadiahkan meriam Orban, meriam gergasi ini kepada Ratu Elizabeth, dan meriam tu kini berada di UK, di United Kingdom, berada di England. Sebab apa? Dihadiahkan oleh satu orang pemimpin sekular di Turki, dihadiahkan ke sana. Sayang tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Padahal meriam itu adalah khazanah sejarah bagi orang Islam di Turki. Itulah tuan-tuan dan puan, kegelapan tidak akan puas dalam mengatasi cahaya, tuan-tuan dan puan. Jadi setelah menggunakan teknologi daripada Orban, menggunakan organisasi, barulah tentera Islam kembali bersemangat, kerana mereka telah melihat impak daripada meriam gergasi yang telah digunakan. Makin hari, setiap kali tembak makin banyak pecah kubu. Makanya semangat tentera Islam, tentera Sultan Muhammad Fatih kembali berkobar. Ketika mereka hampir ke hari yang ke-55, ketika pintu Konstantinopel telah berjaya dipecahkan, maka ada lebih kurang 40 orang. Kira tentera elit daripada Sultan Muhammad Fatih telah berjaya naik ke menara kubu Konstantinopel, dan mereka berjaya mematahkan ataupun menurunkan bendera kebanggaan Rom Timur pada ketika itu. Akan tetapi sayang, 40 orang ni syahid ketika mereka telah berjaya menurunkan dan menaikkan panji Islam. Mereka bertempur lagi selepas tu, dan mereka 40 orang ni syahid. Saya lupa nama panglima tersebut, tuan-tuan dan puan. Ada nama dia, ada kisah dia, ada nama dia, di mana dia telah naik ke menara tu bersama 40 orang yang lain, 39 orang yang lain, dan mereka menurunkan bendera ataupun panji kerajaan Konstantinopel ataupun Rom Timur, dan mereka menaikkan panji Islam, dan mereka terus bertempur dan syahid di situ, tuan-tuan dan puan. Jadi kemudian setelah tentera Islam melihat panji Islam berada dah mula menegak, maka makin bersemangat, berkobar-kobar. Tentera Islam terus meluru masuk, sehinggalah hari ke-55 tentera Rom Timur ataupun Konstantinopel telah menyerahkanlah kepada tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Masya Allah, tuan-tuan. Bukan satu hari, tuan-tuan dan puan, 55 hari masa yang diambil. Bukan 55 hari, tuan-tuan dan puan, 800 tahun, lebih daripada 12 abad. Bukan, lebih daripada 800 tahun, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, untuk berjaya dalam kehidupan, tuan-tuan dan puan, dan tak kisah sebagai satu orang usahawan, untuk berjaya sebagai satu orang pelajar, ataupun sesiapa jua anda di luar sana, kejayaan tak datang dalam satu hari, tuan-tuan. Kejayaan tak datang dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, 10 tahun. Tak, tuan-tuan dan puan. Sama juga seperti kami di Imperial Mobile Car Wash, tuan-tuan dan puan. Saya sentiasa peringatkan kru kami bahawasanya kita ni sedang melalui ranjau, kita sedang melalui onak duri, kita sedang melalui proses-proses
untuk mendaki ke atas. Kita sedang melalui proses tersebut. Dan dalam proses ini, apa yang penting? Kerjasama. Bukan tuan-tuan, bukan kerjasama. Kerjasama tu memang teamwork tu adalah penting. Yang penting, setiap ujian itu kita harus lalui. Dan yang penting, kita kena percaya kepada proses. Bab kata mentor saya, just trust the process. Bila kita nak bina satu empire, ataupun legacy bisnes kita, perniagaan kita, dia akan melalui fasa-fasa yang tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, pokok durian, tuan-tuan dan puan, benih durian, tak mungkin hari ni kita tanam benih durian, esok kita dah boleh dapat hasil dia. Tak mungkin, tuan-tuan dan puan. Dia akan ambil masa yang bertahun. Kalau dulu proses dia untuk dapat hasil makan daripada buah benih durian sehinggalah dia jadi sebuah pokok yang besar, kita kena tunggu 6 tahun. 6 tahun baru kita boleh dapat hasil, boleh kita merasa makan buah durian tu, tuan-tuan dan puan. Ada yang tak sempat makan pun ada. Sementara nak tunggu 6 tahun buah durian tu berbuah, hasil daripada benih yang ditanam, ada yang tak sempat merasa pun. Yang dapat rasa orang lain, kan? Mungkin anak beranak dia ataupun cucu cicit dia dapat merasa. Si penanam tadi tak dapat merasa. Sama juga dengan legacy ataupun bisnes yang kita usahakan. Mungkin anda, tuan-tuan dan puan di luar sana juga adalah usahawan seperti saya, sama juga seperti kami, kan? Untuk naik ke satu peringkat ke atas tu, dia perlukan masa, tuan-tuan dan puan. Perlukan masa dan banyak onak duri yang mana kita kena lalui. Menjadi usahawan, banyak cabaran dia, tuan-tuan dan puan. Baik, kita balik kepada kisah Sultan Muhammad Al-Fatih tadi. Baik, setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menakluki Konstantinopel, dan hari tersebut, hari kemenangan tersebut adalah jatuh pada hari Jumaat. Hari kemenangan tentera Islam berjaya menakluki Konstantinopel adalah hari Jumaat. Dan pada ketika itu, sebelum masuk waktu Zuhur, Sultan Muhammad Al-Fatih telah kumpulkan seluruh tentera muslimin, tentera-tentera dia. Beliau beritahu, hari ini kita nak lantik satu orang imam, mengimami semayang Jumaat di bumi Konstantinopel. Konstantinopel. Apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat? Dia tanya kepada seluruh tentera dia, siapakah di antara kalian yang sejak lahir sehinggalah sekarang, sejak akhir balik hingga sekarang tak pernah tinggal semayang sunat selepas solat sunat ba'diyah ataupun qabliyah sejak dia akhir balik. Dia tanya seluruh tentera-tentera ni. Maka sebahagian daripada tentera dia kata, kalau siapa yang tak pernah, sila duduk. Siapa yang tak pernah tinggal, sila berdiri. Yang tinggal, sila duduk. Maka sebahagian daripada tentera dia duduk. Kemudian dia tanya lagi, siapakah di antara kalian yang sejak daripada akhir balik tak pernah tinggal semayang fardu berjemaah? Maka sebahagian lain daripada tentera muslimin tadi, tentera Sultan Muhammad Fatih, duduk, tinggal beberapa kerat je lagi. Dan terakhir sekali, Sultan Muhammad Fatih tanya, siapakah di antara kalian yang tidak pernah tinggal solat malam ataupun tahajud sejak dia akhir balik sampai sekarang? Semua duduk. Yang tinggal adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka sahih lagi benar dan belakalah sabdaan Nabi SAW. Apa kata Nabi tadi? Banyak kali saya ulang. Ada yang ingat? Latuftahanna al-Konstantiniyatu falan ya'mal amiruha walan ya'mal jaish zalikal jaish. Sesungguhnya Konstantinopel itu akan ditakluki satu hari nanti oleh satu orang pemimpin yang terbaik, dan pasukan yang dan pasukannya juga adalah pasukan yang terbaik. Pemimpin yang terbaik Sultan Muhammad Fatih, pasukan yang terbaik adalah tenteranya sendiri. Masya Allah. Allahu Akbar. Selepas 800 tahun, tuan-tuan, 800 tahun barulah kerajaan Islam berjaya menakluki bumi Konstantinopel ataupun bumi Istanbul. Istanbul dulu, tuan-tuan dan puan, tak di Istanbul, nama bagi Istanbul dulu bukan Istanbul hari ni yang kita sebut Istanbul, tak. Nama sebenar Istanbul dulu adalah Islambul. Orang dulu dia panggil Islambul, bukan Istanbul. Hari ni setelah mana
tahun demi tahun kan, usaha dendam, kesumat para musuh Islam termasuk orang Yahudi kan, mereka sedikit demi sedikit kan, memasukkan fahaman sekular di kalangan orang Islam, sehinggalah nama Islambul. Islambul ni bermaksud Islam yang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Islambul ni bermaksud Islam yang ramai. Akan tetapi ketika pemikiran atau fahaman sekular mula banyak masuk meresap sehinggalah ke zaman Mustafa Kamal Atatürk, maka nama Islambul mula ditukar kepada Istanbul. Itulah sejarah. Nama sebenar Istanbul adalah Islambul, Islam yang ramai. Jadi setelah itu, daripada itu tinggallah Sultan Muhammad Al-Fatih seorang berdiri. Maka pada hari Jumaat tersebut, Sultan Muhammad Al-Fatih lah orang yang mengimami solat Jumaat secara berjemaah pada hari tersebut. Kemudian setelah hari pun berlalu, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dalam mimpi Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad Al-Fatih pergi gali kuburnya ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari. Sampailah ketika Sultan Muhammad Al-Fatih arahkan tentera-tentera dia pergi cari lokasi sekian, tempat sekian. Jadi tentera mereka pun pergilah. Dalam kisah ni tuan-tuan dan puan ada macam-macam lagi kisah-kisah riwayat tentang proses pencarian, penggalian dan penemuan jasad Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika ada satu kisah, ini kisah daripada Israiliyat tuan-tuan dan puan, kisah Israiliyat yang dibawa oleh orang Yahudi. Dan ada satu kisah ni dia beritahu, ini daripada Israiliyat tuan-tuan dan puan, dia beritahu ketika tentera Sultan Muhammad Fatih berjaya menemui jasad ataupun makam Abu Ayyub Al-Ansari, mereka pun terus memanggil Sultan Muhammad Fatih. Dan pada ketika itu yang terlihat adalah kaki saja, kaki sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah tuan-tuan dan puan, 800 tahun dah tertanam kat situ, jasad sahabat masih utuh. Allahu Akbar. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, apalah kelebihan sahabat ni ya Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara mereka tuan-tuan dan puan. Sahabat adalah golongan yang paling tertinggi dalam Islam tuan-tuan dan puan. Tidak ada golongan yang lebih tinggi. Kalau hari ni ada alim ulama pun wali macam mana dia pun tetap tidak dapat menyamai darjatnya sahabat-sahabat. Darjat sahabat-sahabat. Nabi SAW beritahu tentang kelebihan sahabat-sahabat ni. Apa dia matan Arab itu saya pun dah lupa. Allah SWT. Ashabi, Nabi SAW beritahu tentang darjat sahabat ni kan, dalam hadis, ashabikan nujum fabi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Tuan-tuan dan puan, jangan tanya saya apa darjat hadis ni. Hadis sahih ke, hadis dhaif ke, jangan tanya saya sebab saya bukan alim ulama tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan boleh rujuk dengan alim ulama tuan-tuan di tempat tuan-tuan dan puan, ustaz-ustaz tuan-tuan dan puan sendiri. Dan Nabi SAW beritahu apa? Ashabikan nujum fa bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi SAW beritahu apa? Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Barang siapa yang mengikuti salah satu daripada mereka, pasti dan pasti kamu akan mendapat petunjuk. Kenapa Nabi SAW beritahu pentingnya? Kenapa Nabi umpamakan sahabat ni seperti bintang di langit? Kerana apa tuan-tuan dan puan? Bagi pedagang ataupun pelaut di zaman dahulu, mereka belum ada GPS, belum ada kompas. Okay? Mereka menjadikan bintang-bintang di langit sebagai arah tuju mereka di lautan. Pentingnya bintang pada ketika itu. Jadi Nabi beritahu sahabat ni dia umpama bintang yang penting bagi pelayar di lautan lah. Jadi barang siapa yang menjadikan mereka sebagai contoh tauladan, maka pasti kamu akan dapat petunjuk. Jadi pelayar-pelayar di lautan ni, mereka jadikan bintang-bintang di langit sebagai penunjuk arah untuk tujuan mereka. Barulah mereka akan dapat sampai ke tempat yang nak dituju. Inilah darjat sahabat-sahabat. Jadi selepas 800 tahun bersemadinya jasad Abu Ayyub Al-Ansari,
Kemudian ni kisah Israiliyat tadi. Sahabat-sahabat jumpa, sahabat-sahabat nak sentuh, tentera-tentera muslimin jumpa. Ketika tentera muslimin nak ambil kain, nak singkap tutup kaki jenazah Abu Ayyub. Ini daripada kisah Israiliyat. Dia katakan Sultan Muhammad Fatih ketika beliau nak tutup kaki yang terlihat aurat, yang terlihat kaki ni bahagian aurat Abu Ayyub Ansari, maka daripada kisah Israiliyat Yahudi dia katakan Abu Ayyub jasad Abu Ayyub Ansari telah bergerak. Abu Ayyub Ansari telah menggerakkan kakinya. Ini kisah Israiliyat kan, menggerakkan kakinya dan menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih berasa malu ataupun dia punya humble ataupun rendah diri dia kan. Dia rasakan, ya Allah, hebatnya sahabat ni sampai aku nak sentuh kaki dia pun jasad mayat ni beralih kaki dia. Ini kisah Israiliyat. Sedangkan dalam Islam tidak ada kisah sebegitu rupa. Jadi jangan keliru tuan-tuan dan puan. Jadi ketika jasad ini telah ditumbuhi oleh tentera Islam, maka mereka mengalihkan, Sultan Muhammad Fatih mengarahkan tentera muslimin untuk mengalihkan jasad ataupun tubuh sahabat Abu Ayyub Ansari ke lokasi yang lain. Kalau hari ini tuan-tuan dan puan pergi ke Istanbul, kalau yang ada berpeluang menziarahi makam Abu Ayyub Ansari, dia ada makam khas dia di apa nama kawasan, dia masih Istanbul tapi dia punya zone itu saya lupa apa nama zone itu, masih tetap lagi utuh lagi sampai sekarang di Istanbul, makam Abu Ayyub Ansari. Ni sahabat tuan-tuan dan puan. Kalau nak cerita pula tentang peribadi kisah Abu Ayyub Ansari ni mungkin akan ambil masa yang panjang tuan-tuan dan puan. Saya tak nak ambil masa live terlalu panjang. Kebiasaan live saya ni maksimum pun setengah jam. Rasanya ni dah over limit, lebih daripada setengah jam. Okay, alright, ada sahabat saya yang menonton, Omar Kasim Saidi. Assalamualaikum. Omar Kasim Saidi ni sahabat saya. Hola, ¿cómo está? Okay, Omar Kasim Saidi ni adalah sahabat saya daripada Brazil. Dia adalah keturunan Venezuela dan berhijrah di Brazil. Sekarang duduk di Sao Paulo, Brazil. Hari tu beliau datang sini menziarahi kami. Masya Allah. Hola, ¿cómo está? Omar Kasim Saidi. Ahora donde estás? Jangan tak tahu tolong puan. Founder Imperial Mobile Car Wash and Detailing ni boleh berbahasa Spanish. Jangan main-main. Okay, baik. Sampai di mana jasad Abu Ayyub Ansari telah selamat dikebumikan. Masya Allah. Panjang lagi kisah tuan-tuan dan puan perjalanan saya ke bumi Turki Osmania. Ini part yang pertama. Ada lagi part-part yang seterusnya perjalanan kami. Itu sejarah, sedikit sejarah ringkas. Itu belum sampai saya cerita ketika pemikiran sekular telah masuk ke dalam Turki Osmania, menyebabkan kerajaan Turki Osmania jatuh, kolaps, dan pemimpin Islam yang soleh, yang baik, yang terakhir memerintah Turki Osmania pada ketika itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Dia adalah pemimpin Islam yang soleh, yang baik, yang terakhir memerintah Turki Osmania sebelum digantikan dengan Mustafa Pasha, iaitu boneka daripada kerajaan British ataupun kerajaan bersatu British dan Yahudi. Di mana nanti kita akan masuk kepada cerita itu lain kali, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di mana bagaimana Theodor Herzl datang jumpa Sultan Muhammad Abdul Hamid II, beritahu kami nak sewa tanah Palestin, kami nak duduk tanah Palestin. Kemudian Sultan Abdul Hamid II dengan keras, dengan lantang tak benarkan Yahudi masuk, orang yang Theodor Herzl bawa orang Yahudi masuk untuk menetap di Palestin, tak benarkan langsung. Sehingga kan Theodor Herzl minta pada Sultan Abdul Hamid II, beritahu tak apalah, tak dapat duduk situ, kami nak pajak 99 tahun je, lepas tu kami belah kan. Itu dia sekarang ni kan, status tanah kan, pajakan 99 tahun. Mungkin dia ambil style Yahudi, wallahualam. Okey, jadi ada kisah yang panjang dan kisah sedih bagaimana Sultan Abdul Hamid II telah dikhianati
oleh pegawai-pegawai istana, pegawai-pegawai kerajaan, sehingga beliau terpaksa tinggalkan istana Istanbul, istana diraja kan, dengan keadaan yang sangat sedih. Dan saya baca kisah tu pun sampai hari ni bila saya kenang, tuan-tuan dan puan, saya rasa sedih kan, bagaimana Islam dikhianati kan. Pengkhianat Islam ni bukanlah orang kafir, tuan-tuan dan puan, bahkan orang Islam tu sendiri. Yang mengusir orang Islam ni adalah orang Islam itu sendiri. Allahu Akbar. Bila mana hati mereka telah ditukar, keyakinan mereka telah ditukar dengan keyakinan wang ringgit, dengan harta pangkat, mereka lupa. Maka Yahudi telah berpakat dengan panglima-panglima tentera Islam ni kan, untuk menjatuhkan kerajaan Islam Turki Osmania. Dan tak cukup daripada zaman di mana Sultan Abdul Hamid II, zaman di mana pemerintahan Rajab Tayyip Erdogan juga telah menerima ujian yang sama juga, tuan-tuan. 2 kali. Kalau tuan-tuan lihat kembali pada 2015 ataupun 2016 atau 2017, cubaan minta maaf 2017 atau 2018, lupa saya, cubaan rampasan kuasa, kudeta yang dipimpin oleh Fethullah Gulen. Fethullah Gulen ni adalah seteru politik Rajab Tayyip Erdogan yang hidup dalam buangan di US. Jadi Fethullah Gulen ni dia satu orang yang businessman, kaya raya. So dia telah merasuah panglima-panglima tentera, panglima udara, tentera laut, tentera darat. Kalau tuan-tuan dan puan boleh Google, boleh YouTube balik, tengok kisah bagaimana rampasan kuasa. Dan saya mendapat kisah ni first hand daripada sahabat saya yang tinggal di Istanbul. Beliau berniaga, Abdullah dan isterinya Yeni. Abdullah ni orang Istanbul, orang Turki, orang asal Turki yang lahir di Izmir. Abdullah ni dia lahir di Kapadokia dan hijrah ke Istanbul. Isteri dia Yeni ni orang Terengganu, orang Malaysia. Dan mereka ni berniaga di Grand Bazaar di Istanbul. Saya dapat cerita first hand, fresh, detail daripada mereka kan, bagaimana ketika hari berlaku rampasan kuasa tersebut. Islam ni sentiasa dicuba, sentiasa dicuba kan. Untuk apa? Untuk dihapuskan cahaya ni. Islam datang bawa kebaikan, zulumat ila nur, bawa cahaya, untuk hapuskan cahaya, untuk hapuskan kegelapan, bawa manusia kepada cahaya. Akan tetapi musuh Islam kan, musuh Islam yang diketuai oleh syaitan laknatullah kan, cuba menghapuskan sinar Islam di mana-mana di serata dunia. Allahu Akbar. Ini belum cerita tentang kedatangan Dajjal lagi. Nauzubillah, ya Allah. Minta kita dipelihara daripada ujian-ujian yang besar. Baik, nanti kita akan sambung lagi. Kita berhenti di kisah Sultan Abdul Hamid II. Banyak lagi kisah-kisah pengembaraan saya di seluruh dunia, tuan-tuan dan puan. Ini saja, hari ini saja dah mengambil masa lebih kurang 1 jam. Cerita tentang pengalaman saya di Turki. 1 jam ni pengalaman di Turki. Sedangkan saya dah ke Turki 7-8 kali. Banyak lagi kisah-kisah pengalaman saya di Turki, tak habis lagi sejarah dan info-info. Inilah cerita yang selalu saya sampaikan pada setiap kali grup yang saya bawa. Dan setiap kali, sebab apa tuan-tuan dan puan, saya suka bercerita. Saya suka bercerita kepada orang supaya mereka rasa puas hati dengan perkhidmatan yang saya berikan kepada mereka. Jadi tak heran ramai customer travel agent yang saya pernah bawa ni, mereka sangat puas hati, alhamdulillah, dengan penerangan saya ketika saya bawa mereka menziarahi bumi Turki Osmania. Masya Allah, banyak info yang saya bagi pada mereka. Sebab apa? Saya suka membaca dan saya suka mempelajari dan saya suka mengingati sejarah-sejarah ketamadunan Islam. Baik, kita berhenti dulu tentang kisah Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita belum masuk lagi tentang cerita rampasan kuasa ataupun kisah bagaimana Mustafa Kamal Atatürk memerintah dengan membawa fahaman sekular, menyebabkan orang Islam teruk ditindas pada ketika itu. Orang Islam jadi rosak, orang Islam mula tinggalkan Islam, mula minum arak, mula berjudi, mula sehingga kan azan datangnya sikit. Tapi bila datangnya Mustafa Kamal Atatürk ni, apa dia buat? Dia telah ubah azan daripada bahasa Arab kepada bahasa Turki. Dia telah ubah
bacaan Al-Quran, ayat Quran dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Turki. Pengalaman saya tuan-tuan dan puan ketika bawa grup berjalan di bumi Turki Osmania ni, saya tak pernah lagi jumpa local guide yang benar-benar Islam sejati. Kebanyakan local guide di sana, di Turki, yang terlibat dalam industri tourism, mostly di kalangan mereka masih kuat berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh fahaman ataupun ajaran yang dibawa oleh Mustafa Kamal Atatürk, iaitu secularism. Mereka masih kuat berpegang kepada secularism, tuan-tuan dan puan. Kan? Mereka percaya secularism ni kan ada semua agama baik, semua agama sama level. Kan? Semua agama ni sama di sisi Tuhan. Dan mereka percaya ada tuhan-tuhan lain. Mereka yakin kepada benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secularism ni sangat-sangat teruk di bumi Turki sehingga ke hari ini. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih pelihara pimpinan Recep Tayyip Erdogan, walaupun 2 kali telah dicuba kan, untuk menjatuhkan kerajaan Recep Erdogan. Namun mereka yang berfahaman sekular ni masih gagal lagi, termasuk cubaan Yahudi dan Nasrani untuk menaruki menjajah Turki masih gagal. Allahu Akbar, hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sampai setakat ni saja live FB kami malam ni. Kita akan sambung lagi kisah kita insya-Allah kalau saya tak lupa, di mana peristiwa bagaimana Sultan Abdul Hamid II diusir daripada istana dia, macam mana proses rampasan kuasa, macam mana panglima dia mengkhianati dia kan, dan beliau telah dihantar ke penjara, dan di penjara mana anak dia telah bertebaran, bersepah-sepah anak dia. Allah, kesian tuan-tuan dan puan. Beginilah pengorbanan satu orang pejuang agama, satu orang khalifah Islam. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan, jangan lupa sekali lagi follow FB page kami Imperial Mobile Car Wash and Detailing, Instagram kami Imperial Mobile Car Wash and Detailing, dan subscribe YouTube channel kami. Sekiranya tuan-tuan dan puan rasakan apa yang saya kongsikan malam ni bermanfaat pada anda, jangan lupa share kan sebanyak mungkin. Terima kasih. Baik, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan pada malam ni, jangan lupa anda yang di luar sana ambil package polish ataupun cuci cushion dengan kami. Antara value added tambah nilai yang kami akan bagi kepada tuan-tuan dan puan, ini adalah t-shirt dia. Okay, Imperial Mobile Car Wash. Ini khas untuk 50 orang terawal di luar sana tuan-tuan dan puan yang ambil package cuci cushion ataupun polish dengan kami. Bukan itu saja, kita ada cabutan bertuah. Nanti tunggu live kami pada hujung bulan nanti jam 9.30 malam sama juga, di mana kita akan buat cabutan bertuah untuk khas mereka yang pernah melanggan perkhidmatan kami, iaitu Mobile Car Wash and Detailing. Alright, ini dia t-shirt eksklusif daripada Imperio untuk 50 orang yang terawal. Mereka yang ambil package cuci cushion dengan kami. Okay, apa yang kami beri sebagai tambah nilai, bukan setakat kami cuci cushion, kami beri cabutan bertuah, kami akan cuci secara percuma dan vacuum kereta anda, dan kami kilatkan interior dalaman anda secara percuma, dan 50 orang terawal akan mendapat t-shirt eksklusif daripada kami Imperial Mobile Car Wash and Detailing. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam live FB kita yang akan datang, InsyaAllah. Imperial Mobile Car Wash and Detailing, we care yoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye.